program ini bersama dengan saya. Jadi insya-Allah sebagaimana yang dimaklumkan kepada hadirat sekalian, perbincangan kita pada pagi ini adalah berkaitan dengan Isra', Mi'raj dan hikmah daripada peristiwa tersebut. Jadi Isra' dan Mi'raj adalah merupakan satu peristiwa yang diketahui, dimaklumi di kalangan orang-orang Islam dan juga di kalangan orang-orang bukan Islam. Mana di kalangan orang kafir pun mengetahui tentang berlakunya peristiwa agung ini berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ada di kalangan mereka, terutama sekali di zaman permulaan Islam, yang tidak dapat menerima kebenaran peristiwa tersebut, menganggap ia adalah merupakan sesuatu yang di luar daripada batas kemampuan manusia dan merupakan sesuatu yang tidak mampu untuk difikirkan oleh manusia. Namun begitu dengan perkembangan teknologi yang wujud pada hari ini, ia membenarkan apa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. InsyaAllah saya akan sebutkan berkenaan dengan peristiwa tersebut, berkenaan dengan perkara tersebut di dalam perbincangan berkenaan dengan hikmah Isra' dan juga Mi'raj nanti. Jadi Isra' Mi'raj adalah merupakan suatu yang sabit berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita yang beriman kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi kewajipan kepada kita untuk menerima peristiwa tersebut. Dan di kalangan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, mereka telah membenarkan peristiwa tersebut kerana beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerima sepenuhnya apa yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu liduriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam, yang telah membawa hambanya berjalan pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami telah berkati sekelilingnya untuk kami tunjukkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi ayat ini adalah merupakan asas kepada peristiwa Isra'. Peristiwa Isra' iaitu peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maknanya ayat ini cerita, ayat ini menjadi dalil, bukti bagaimana bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa berjalan, diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan seterusnya, Mi'raj adalah merupakan peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat, dibawa naik ke langit, dan seterusnya menerima perintah sembahyang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan Isra' dan juga Mi'raj. Cuma ayat ini, ayat yang pertama daripada surah Al-Isra' ini menjadi dalil peristiwa Isra' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam ayat yang lain, iaitu di dalam surah An-Najm, An-Najm ayat 13 hingga 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha as-sidrata ma yaghsha ma zagha al-basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra." Dan sesungguhnya dia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, iaitu di Sidratul Muntaha.
Iaitu Nabi SAW melihat Jibril alaihi salam dalam rupanya yang asal, dalam rupanya yang sebenar, mempunyai 600 sayap. Dengan satu sayapnya menutupi, meliputi timur dan juga barat. Dekat dengan Sidratul Muntaha ada Jannatul Ma'wa, syurga yang merupakan tempat tinggal. Ketika mana Nabi SAW melihat Jibril ketika mana Sidratul Muntaha diliputi oleh satu selubung. Penglihatannya tidak berpaling dari apa yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya, melepasinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Yang ini insya-Allah kita akan sebut hikmah di sebalik apa yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkenaan dengan ayat selepas daripadanya. Apakah hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan kebesarannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala susuli dengan ayat selepasnya. Iaitu kita akan bincangkan di dalam hikmah berkenaan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Di dalam hadis, jadi itu dalil di dalam Al-Quran. Ini adalah dalil di dalam Al-Quran yang mengisyaratkan kepada peristiwa Mi'raj. Peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Jannatul Ma'wa. Ini dalil daripada Al-Quran. Di dalam hadis terdapat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang peristiwa tersebut. Ada hadis yang menyebutkan dengan detail, dengan panjang lebar. Ada hadis yang menyebutkan dengan ringkas sahaja. Itu ada hadis seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kisah Isra Mi'raj yang begitu panjang dengan pelbagai peristiwa yang dilihat oleh baginda. Jadi saya tidak akan membincangkan secara detail berkenaan dengan peristiwa itu. Mungkin saya tidak akan bincangkan berkenaan dengan peristiwa itu kerana secara umumnya ramai di kalangan kita ni, banyak yang tahu berkenaan dengan peristiwa tersebut, cerita berkenaan dengan peristiwa tersebut. Namun mungkin boleh saya ceritakan sedikit. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tak sempat nak terjemah. Cuma saya cerita lebih kurang. Abu Dzar dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di muka atap rumahku ketika mana aku berada di Mekah, lalu Jibril alaihi salam turun membelah dadaku, kemudian dia masuk basuh daripada air Zam-Zam, dibawakan satu bekas daripada emas penuh dengan hikmah dan keimanan, lalu dicurahkan ke dalam dadaku, kemudian dia pun tutup. Kemudian dipegang tanganku, membawaku ke langit. Bila mana kami sampai ke langit dunia, Jibril alaihi salam berkata kepada penjaga pintu dunia, bukalah. Ada seterusnya. Mana cerita Jibril alaihi salam jumpa dengan penjaga pintu langit, minta kepada supaya dibukakan pintu langit tu, dan cerita dia seterusnya panjang. InsyaAllah kalau ada kesempatan saya akan sebut berkenaan dengan cerita tersebut. Ini di dalam riwayat yang lain, juga di dalam riwayat Muslim, riwayat yang ringkas. Nabi SAW kata, aku ketika mana berada di Baitillah antara tidur dan juga jaga, tiba-tiba aku mendengar seorang berkata salah seorang daripada tiga di antara dua orang, aku dibawakan, lalu dibawa pergi, dibawakan satu bekas daripada emas, di dalamnya terdapat air Zam-Zam, dibelah dadaku, sehingga kepada riwayat yang seterusnya. Begitu juga terdapat juga riwayat yang lain panjang. Baik. Kemudian berkenaan dengan tarikh Isra dan juga Mi'raj ini. Sebenarnya kalau kita lihat umpamanya di dalam tafsir Al-Quran, ketika mana ulama tafsir mentafsirkan ayat pertama di dalam surah Al-Isra, mereka menyebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir yang lain menyebutkan bahawasanya tidak terdapat satu dalil yang sahih yang pasti tentang tarikh tersebut. Yang itu tak dapat dipastikan.
Yang disepakati ialah setahun ataupun setahun setengah sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Maknanya ketika di usia Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 52-53 tahun. Begitulah. Baik. Kemudian kita pergi kepada hikmah. Saya akan fokuskan pada hari ini berkenaan dengan hikmah daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Saya akan fokuskan kepada perkara tersebut. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita bincangkan juga berkenaan dengan perjalanan Isra dan juga Mi'raj. Jadi pertama sekali saya nak bincangkan berkenaan dengan hikmah. Hikmah, antara hikmah peristiwa Isra dan Mi'raj adalah untuk menguji umat Islam, untuk menguji manusia dan juga menguji umat Islam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia adalah merupakan ujian kepada kaumnya, umatnya pada ketika itu. Kita boleh lihat di dalam peristiwa tersebut, selepas daripada berlaku peristiwa tersebut, keesokan harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dekat dengan Baitullah, temenung Abu Jahal datang tanya, apa cerita? Ada cerita-cerita ke? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sebut cerita secara ringkas, semalam aku pergi ke Masjidil Aqsa. Abu Jahal pun tanya, tu dah balik dah? Dah balik dah. Abu Jahal pun setia. Abu Jahal panggil kawan-kawan, Bani Ka'ab bin Lu'ay, mari. Duduk tepi, ramai-ramai duduk. Lalu dia pun suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita. Nabi pun cerita. Mereka pun tanya, pergi semalam dah balik? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab. Dia pun ada yang berguling, ada yang tepuk dahi dan sebagainya, geleng kepala. Masing-masing menolak dan masing-masing mentertawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma selepas daripada itu, bila mana ada di kalangan mereka yang pernah pergi ke Masjidil Aqsa, tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang ada di sana, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat ceritakan dengan baik, barulah di kalangan mereka terkejut. Yang itu insya-Allah saya akan sambung lagi di dalam hikmah yang seterusnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, hasiban nasu an yaqulu amanna wa hum hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan untuk berkata kami telah beriman dalam keadaan mereka tidak diuji. Mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini, Allah Taala kata, apakah manusia kita semua ni daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga zaman seterusnya dan sehingga zaman kita ni, adakah semua menyangka bahawasanya mereka akan dibiarkan untuk mengucapkan kami adalah beriman? Mana adakah manusia menyangka bahawasanya mereka akan dibiarkan untuk mendakwa sahaja sedangkan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kamu hanya mendakwa sahaja, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian kepada kamu. Jadi di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ia adalah merupakan ujian kepada umat Islam. Bermula daripada zaman sahabat-sahabat radhiyallahu anhum sehingga zaman sekarang. Apakah umat Islam mengutamakan wahyu ataupun akal? Apakah umat Islam mengutamakan keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun akal mereka? Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pun begitu, di zaman selepas daripada itu pun begitu, di kalangan umat Islam yang maknanya kalau nak kira kat mereka masing-masing mendakwa sebagai Islam, seperti golongan Mu'tazilah dan sebagainya, mereka tidak dapat menerima kebenaran peristiwa ini. Mereka tidak dapat menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah dada tapi tidak mati. Macam mana belah dada tak mati? Dan juga mereka tidak dapat menerima peristiwa perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu pantas sampai ke langit, sampai ke Sidratul Muntaha. Namun begitu di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sentiasa beriman mengutamakan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, mereka tetap terima
mereka tetap terima walaupun ia tidak dapat diterima oleh akal. Maknanya kalau kita tengok, bukan soal ini sahaja. Bukan soal ini sahaja. Dalam soal-soal yang lain pun, kita lihat bila berlaku pertentangan di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan firqah-firqah yang lain. Firqah yang mengutamakan akal daripada wahyu, mengutamakan akal daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlus Sunnah tetap mengutamakan wahyu, tetap mengutamakan dalil Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun ianya bertentangan dengan akal, walaupun ianya tidak mampu untuk difikir dengan akal. Jadi mana itu sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan hasilnya kita mendapat manfaat sekarang ini. Andai kata ulama-ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah juga mengutamakan akal, meninggalkan dalil-dalil yang zahirnya tidak dapat difikirkan dengan akal, maka kita umat kemudian akan kehilangan sebahagian besar daripada Al-Quran, sebahagian besar daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, juga ujian keimanan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut yang lain. Ini maksudnya ujian keimanan bukan kepada Nabi, tetapi kepada orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu dari sudut mana? Dari sudut manusia ni, bila mereka melihat sesuatu yang ganjil, bila mereka melihat sesuatu yang pelik berlaku kepada seseorang, terutamanya seseorang yang dianggap tokoh. Tengok berlaku benda pelik. Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh berjalan daripada Baitullahil Haram ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, dan seterusnya naik ke langit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh cerita satu persatu. Nabi dipertontonkan kepada baginda, boleh cerita satu persatu berkenaan dengan Baitul Maqdis. Begini. Nabi boleh cerita. Jadi itu adalah merupakan suatu perkara yang ajaib, suatu perkara yang pelik, di luar daripada kemampuan akal manusia. Jadi bila sedemikian berlaku kepada seseorang, terutama sekali seseorang yang dianggap tokoh, maka akan timbul prasangka kuasa ajaib. Itu lalu jadi pemujaan yang melampau terhadap individu-individu tersebut. Yang ini kita boleh lihat dalam kehidupan kita, dalam masyarakat umat Islam sekalipun. Walaupun satu cerita yang tak betul, tak tahu daripada mana cerita pun, tapi dibawa-bawa dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut. Kebenaran tak pasti. Banyak kita dengar cerita pelik-pelik. Kita dengar cerita. Tu cerita wali boleh terbang, contoh kita kata. Cerita wali naik motor tak isi minyak, bubur kemucut sahaja, bubur air sahaja dalam tangki minyak. Tu cerita, macam-macam cerita yang kita dengar. Jadi walaupun benda tu tak dapat dipastikan, walaupun tidak dapat dipastikan, sudah menimbulkan kekaguman di dalam jiwa sebahagian daripada manusia, sebahagian daripada umat Islam secara khususnya, lalu timbul pemujaan yang melampau terhadap individu tersebut. Jadi begitu juga dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Dari satu sudut, ia menimbulkan, dia menjadi ujian keimanan kepada mereka yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu bila mana ada berlaku peristiwa ajaib kepada Nabi, peristiwa pelik, dan Nabi boleh buktikan sememangnya peristiwa itu berlaku kepada baginda, maka dibimbangi akan timbul pemujaan yang melampau terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala untuk mengelakkan berlaku perkara tersebut, untuk mengelakkan berlaku pengagungan yang melampau tersebut terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Isra dengan ungkapan hamba-Nya. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya.
Tu. Hambanya Allah Ta'ala guna tu. Mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak beri peringatan. Walaupun berlaku perkara yang ajaib, berlaku perkara yang pelik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun baginda tetap hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kedudukan baginda tidak lebih daripada kedudukan seorang manusia, namun diberikan kelebihan nubuwah, namun diberikan kelebihan risalah kepada baginda. Kemudian di antara hikmah Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala tunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tunjuk hamparan hijau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kejadian malaikat tunjuk, boleh tengok malaikat Jibril alaihi salam dalam rupanya yang asal. Yang mana sebelum ni kita belajar dalam Tauhid, dalam kitab Tauhid Al-Fiqhul Akbar. Kita dah belajar, saya dah sebut sedikit berkenaan dengan kejadian malaikat. Malaikat ni banyak, saya lupa, dah lalu ke, tak lalu lagi tu. Malaikat ni sangat ramai. Nah, sehari ketika Mi'raj tu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Mi'raj sampai di Baitul Ma'mur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya Jibril alaihi salam, apa tu? Apa tu? Jibril alaihi salam mengatakan itu adalah Baitul Ma'mur. Setiap hari masuk 70,000 malaikat bertawaf di dalamnya. Bertawaf di Baitul Ma'mur. Sehari 70,000. Yang bertawaf hari ini, mereka tidak akan datang lagi selepas ini. Mana sehari 70,000. Setiap malaikat sekali sahaja boleh bertawaf di Baitul Ma'mur. Jadi cuba kita bayangkan. Kalau sehari 70,000, besok 70,000 pula, yang lain pula, lusa 70,000 pula, yang lain pula, kita boleh bayang. Banyak mana? Tak ada kalkulator, tak ada apa mesin kira-kira atas dunia ni yang boleh kira. Yang boleh kira. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui tentera Tuhanmu, tentera Allah Subhanahu Wa Ta'ala kecuali dia sahaja. Iaitu hanya malaikat, hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja yang mengetahui bilangan tenteranya, iaitu bilangan malaikat. Bilangan malaikat. Maknanya malaikat tersangat ramai. Malaikat Jibril tersangat besar. Sayap begitu banyak. Satu sayap pun begitu besar. Mana Allah Ta'ala nak tunjuk kebesaran dia. Allah Ta'ala nak tunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tugas-tugas malaikat. Macam mana tugas malaikat? Mengendalikan urusan yang diberikan, tanggungjawab yang diberikan kepada mereka oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kita sudah belajar, malaikat ni la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah derhaka kepada Allah di dalam apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Tengok tugasan malaikat. Maknanya menteri, kabinet Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kabinet yang begitu cantik, kabinet yang begitu lengkap. Menteri-menteri dia lah, petugas-petugas dia yang begitu cantik, lengkap, tersusun dengan rapi, tersusun dengan rapi. Dan pelbagai lagi dipertuntunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kena ada orang. Kamu mana, Bi? Gila. Dan pelbagai lagi. Dipertuntunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ia adalah sebagai cabaran kepada orang-orang kafir yang menjadikan selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai sembahan. Allah Ta'ala tunjuk kepada Nabi kebesaran dia, tu mana kehebatan mana kabinet Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kehebatan kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tunjuk kepada Nabi. Selepas daripada tu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam ayat tadi, ayat yang kita baca tadi.
walaqad ra'ahu nazalatan ukhra 'inda sidratil muntaha dan sebagainya. Selepas daripada tu Allah Subhanahu wa taala sebut Lata, Uzza dan juga Manat. Kenapa Allah Taala sebut begitu? Itu sebagai cabaran kepada orang musyrik, kepada musyrikin Mekah yang menjadikan semua itu sebagai sembahan tetapi langsung tidak mempunyai kebesaran, langsung tidak mempunyai kerajaan, langsung tidak mampu untuk memberikan manfaat dan juga mudarat. Sebagaimana kalau kita tengok di dalam surah An-Najm itu, Allah Subhanahu wa taala sebut laqad ra'a min ayatihil kubra. Selepas ayat ni sambungan kepada ayat yang kita baca tadi, afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalitsatan ukhra. Allah Ta'ala sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat tanda-tanda Tuhannya yang maha besar, yang paling agung, paling besar. Lepas tu Allah Ta'ala tanya, apakah kamu memerhatikan kepada Lata dan Uzza dan kepada mana yang ketiga, yang satu lagi tu? Jadi Allah Ta'ala cerita kepada Nabi, bagi tahu Nabi, kamu tengok ini kebesaran Allah. Hebatnya kebesaran Allah. Hebatnya kerajaan Allah. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Lalu Allah Ta'ala kata, kamu perhati ke Lata dan Uzza. Manat tu. Yang mereka ada sembah tu. Yang mereka ada sembah tu, apa yang ada? Apa yang ada? Kamu perhatikanlah kepada pelbagai sembahan-sembahan golongan musyrikin. Kamu perhatikan kepada pelbagai sembahan-sembahan golongan kafirin. Tuhan-Tuhan yang dijadikan, yang mana sembahan-sembahan yang dijadikan sebagai Tuhan selain daripada Allah. Apakah mereka mempunyai kerajaan sebagaimana kerajaan Allah? Apakah mereka mempunyai kebesaran sebagaimana kebesaran Allah? Tidak sekali-kali. Tidak sekali-kali. Itu maknanya Nabi Allah Subhanahu wa taala nak suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam buat perbandingan. Boleh cerita kepada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Boleh bagi tahu apa yang menjadi sembahan orang kafir tu. Setara mana kedudukan dia. Sejauh mana kehebatan dia. Cuba bandingkan dengan kehebatan. Cuba bandingkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kebesaran kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana kamu tahu begitu, tahu kebesaran kerajaan Allah, kehebatan kerajaan Allah, kamu masih lagi nak sembah, nak mempertuhankan sesuatu yang tak boleh beri manfaat, tak boleh beri mudarat, tak ada kebesaran, tak ada kerajaan pun, bahkan sangat-sangat lemah. Nak urus diri sendiri pun tak boleh. Tikus datang kencing pun tak boleh nak buat apa-apa. Saya terlupa untuk nak bawa satu syair. Ini cerita dalam hadis. Saya lupa dalam Sunan Ibnu Majah kalau tak silap. Kisah Nabi SAW selepas daripada sembahyang subuh, sahabat-sahabat dah keluar dah. Nabi masih lagi berada di tempat sembahyang. Sahabat-sahabat duduk sembang, duduk cerita zaman jahiliah. Lepas tu Nabi SAW keluar doang sekali. Bercerita. Lalu di antara mereka mengungkapkan syair. Cerita Allah kita zaman jahiliah dulu tu semua tak aku. Lepas tu seorang tu mengungkapkan syair. Syair tu lebih kurang makna. Saya pun lupa dah. Tikus datang kencing atas kepala berhala. Berhala pun tak boleh buat apa. Nak tengok pun tak boleh. Nak halang tikus pun tak boleh. Langsung tak boleh buat apa. Mereka pun ketawa. Nabi SAW pun ketawa, tersenyum dan menampakkan gigi taringnya. Itu ada dalam saya kalau tak silap dalam Sunan Ibnu Majah. Saya pun lupa syair tersebut. Tapi maknanya sahabat-sahabat radhiyallahu anhum bila mana mereka memeluk Islam, mereka mana mengimbau kembali zaman ketika jahiliah, mereka rasa teruk kita zaman jahiliah dulu yang tak ada kuasa, yang tak ada apa pun, tak boleh beri manfaat mudarat, tak boleh nak jaga diri, tiba-tiba kita sembah, kita anggap sebagai Tuhan. Kemudian di antara hikmah Isra' Mi'raj, iaitu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, mana Allah Subhanahu wa taala nak tunjuk kehebatan dia. Nak tunjuk kebesaran dia, dan di antara kebesaran kehebatan Allah Subhanahu wa taala ialah pada ciptaannya, iaitu langit. Langit itu bukan hanya udara sahaja, bukan fatamorgana sahaja, bukan.
Bukan sesuatu yang jauh sehingga kita nampak kebiruan sahaja. Bukan. Tadi kita tengok air laut. Air laut. Kita tengok air laut biru. Biru. Tapi bila kita ambil air laut, bubur dalam gelas, biru pun. Ya, putih. Jadi di mana biru tadi? Duduk mana biru? Jadi biru pada air laut itu hanya fatamorgana semata-mata. Fatamorgana semata-mata. Tu nampak cantik, biru. Hakikat sebenarnya, air dia putih. Tak biru pun. Jadi biru tu mungkin kerana faktor dalam, terlalu dalam. Nampak kebiru-biruan. Jadi itu hanyalah fatamorgana. Jadi langit ni macam mana? Apakah langit kita nampak biru langit itu hanya fatamorgana semata-mata? Hakikatnya tidak ada apa-apa? Tidak. Di dalam peristiwa Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala nak jelaskan bahawasanya langit itu adalah merupakan suatu yang berciri, suatu yang berjisim, suatu yang wujud. Memang wujud. Tanpa tiang. Tapi ada pintu. Pintu tu macam mana kita pun tak tahu. Pintu sliding ke, pintu grill ke apa ke, kita pun tak tahu. Tidak disebutkan bentuk pintu tersebut. Kita atas dunia ni pun kita boleh tengok pelbagai bentuk pintu. Macam-macam jenis pintu. Allah Subhanahu wa taala boleh buat di langit itu pintu dalam pelbagai bentuk mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-samaa'a banaynaha bi'aidin wa inna lamusi'un wa yumsikus sam'a." Langit-langit kami binakan ia dengan tangan-tangan dan kamilah yang memperluaskannya. Itu satu ayat. Saya pun lupa nak buat nombor ayat di sini. Itu ayat di dalam surah Az-Zariyat. Az-Zariyat cuma tak ingat nombor ayat dia. Az-Zariyat ayat yang ke-40, 47. Baik. Di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan langit-langit yang kami bina dengan tangan-tangan. Tangan tu macam mana? Waktu kita jalan paling selamat sebagaimana jalan salaf, serahkan hakikat yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi khalaf ada juga di kalangan ulama yang menggunakan pendekatan takwil. Mana tangan tu dengan makna kuasa dan seumpamanya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut pula di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-65. Sebagaimana ayat yang ada di hadapan tuan-tuan. Iaitu wa yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi'idnih. Allah Subhanahu wa taala menahan langit-langit daripada jatuh ke atas bumi kecuali dengan izinnya. Dengan izin dia di hari akhirat kelak, sebagaimana yang terdapat di dalam surah Al-Anbiya. Dalam surah Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala sebut Allah taala lipat. Akhir surah Al-Anbiya. Yauma natwi as-samaa'a ka tayyi as-sijil lil kutub. Allah taala surah Al-Anbiya ayat yang ke-104. Pada hari yang kami lipat dari langit-langit sebagaimana lipat catatan-catatan kepada catatan-catatan tulisan. Jadi mana? Waktu di hari akhirat besok Allah Subhanahu wa taala akan melakukan sedemikian. Di sekarang ini Allah Subhanahu wa taala halang sekak langit daripada jatuh ke atas bumi, jatuh ke atas bumi. Jadi mana ini antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah taala tunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam langit tu memang wujud, ada, siap dengan ada pintu. Lepas tu tiang tak ada. Tapi tetap teguh, tetap kemas. Tidak jatuh ke atas bumi, tak pernah berlaku lagi. Langit ni jatuh ke atas bumi. Baik. Kemudian ayat yang seterusnya.
Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Ayat di dalam surah Ar-Ra'd. Ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah lah yang mengangkat langit-langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Jadi mana Allah Taala angkat langit tinggi daripada bumi. Tidak ada tiang. Kita tak pernah jumpa mana orang keliling dunia tak jumpa mana tiang kepada bilaan langit. Tidak ada. Dan ianya jelas. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran dengan jelas bahawasanya ia memang tidak ada tiang. Jadi Allah Taala pertontonkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kebesaran tersebut. Allah Taala tunjuk kepada Nabi langit itu memang wujud tanpa tiang sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran sebagai menunjukkan kehebatan, kekuasaan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah Tuhan yang sebegini hebat, sebegini besar, sebegini hebat kerajaan dia, tiba-tiba ditinggalkan untuk dijadikan sebagai sembahan, ditinggalkan untuk dijadikan sebagai tempat bergantung, ditinggalkan untuk dijadikan sebagai tempat meminta pertolongan. Sebaliknya, pergi kepada tokoh-tokoh, pergi pada patung-patung yang lemah, yang tak mampu buat apa-apa, tak boleh beri manfaat, tak boleh beri mudarat, maka itu adalah merupakan sesuatu yang sangat-sangat tidak patut. Itu adalah sesuatu yang sangat tidak sesuai, tidak sepatutnya sedemikian. Jadi mana di sini Allah Ta'ala nak beri pengajaran, nak beri pemikiran supaya kita fikir. Di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini Allah Taala tunjuk cerita kepada Nabi, tunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi cerita kepada kita supaya kita fikir kehebatan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam peristiwa Isra Mi'raj, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh malaikat Jibril naik burak. Naik burak tu sampai ke langit pertama, penjaga pintu langit tanya siapa tu. Lalu malaikat Jibril alaihi salam pun cerita ini Muhammad dan seterusnya. Berlakulah dialog di kalangan mereka. Lalu pintu langit dibuka. Bila diberitahu bahawasanya yang hadir, yang datang itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat penjaga pintu langit membuka pintu tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengajarannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah. Pada ketika itu di Mekah lah. Berdakwah di Mekah. Kemudian dibela oleh beberapa orang tokoh. Yang seperti isteri baginda Khadijah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Pak saudara dia walaupun tidak memeluk Islam seperti Abu Talib. Namun yang duduk bela dia tu meninggal, wafat. Meninggal dunia, mati. Kesedihan melanda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amul huzn, tahun kesedihan. Allah Subhanahu wa taala bawa naik. Bawa naik Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit. Naik ke langit, naik Mi'raj, dibuka pintu langit untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak isyarat, walaupun orang Quraisy, malaikat Quraisy, masyarakat Quraisy, musyrikin Quraisy tak nak terima Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak membuka pintu mereka kepada baginda, Allah Subhanahu wa taala tetap membuka pintu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu satu bentuk, salah satu daripada tasliyah, penghibur hati kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengajarannya kepada kita di zaman sekarang ini, pembawa-pembawa kebenaran, mereka-mereka yang berada di atas landasan kebenaran, membawa ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga perlu yakin perkara ini. Yakin bila mana duduk atas landasan kebenaran, ikut sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakinlah. Walaupun ditolak oleh masyarakat. Kita tengok bukan orang kecil-kecil, bukan orang main-main yang ditolak oleh masyarakat di tempat mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri
Kemudian imam-imam yang lain, Imam Bukhari pernah dihalau daripada kampung halamannya. Tu dan sebagainya, ramai lagi. Tapi mereka mesti yakin, walaupun ditolak oleh masyarakat, jika mereka tetap berada di atas kebenaran, Allah Subhanahu wa taala pasti akan membuka pintu penerimaan kepada mereka. Apatah lagi bila mana ada sokongan, ada penegasan daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu golongan itu berada di atas landasan kebenaran, maka ia perlu menjadi penguat semangat kepada golongan tersebut. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum ataupun man khadalahum. Akan terus ada satu golongan daripada umatku yang berada di atas landasan kebenaran. Golongan yang menyalahi mereka, golongan yang cuba menghina mereka, tidak akan dapat memudaratkan mereka. Mana Nabi SAW sudah sebut akan ada terus ada satu golongan ni duduk atas landasan kebenaran, orang yang cuba untuk menghalang mereka tidak mampu memudaratkan mereka. Imam Ahmad ketika mana membacakan hadis tersebut berkata, in lam yakunu ahlul hadis famanhum, jika mereka itu bukan ahlul hadis, maka siapa lagi mereka? Mana orang yang berada di atas landasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, biar macam mana penolakan yang diberikan dilakukan terhadap mereka, yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tetap membuka pintu penerimaan kepada mereka. Kemudian hikmahnya lagi. Kalau kita lihat di dalam peristiwa tersebut, perjalanan bermula dengan penyucian hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula dengan baginda dibelah dada, syakkus sadri, dibelah dada. Lepas tu dibersihkan dan dimasukkan hikmah dan juga keimanan. Itu sebagai isyarat mesti melakukan pembersihan hati untuk bertemu atau untuk bermunajat dengan Nabi sallallahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu di dalam sembahyang kita tengok bermula dengan pembersihan anggota utama kita, dengan wudu. Selepas wudu berdoa dengan sambung dengan syahadah, dengan istighfar sebagai tanda penyucian jiwa. Selepas membersihkan dari segi zahir anggota kita, batu sambung dengan syahadah. Menyucikan jiwa daripada syirik, daripada dosa. Menyucikan jiwa daripada penolakan individu selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya itu sebagai isyarat nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, nak bermunajat dengan Allah taala, mesti kena bersihkan hati dahulu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berlaku sedemikian. Kemudian ia juga sebagai isyarat bila mana kita nak bertemu Allah taala betul-betul, nak bertemu sungguh, iaitu mati, maka mestilah dengan hati yang benar-benar bersih. Mana kena usaha, kena pastikan kesudahan hidup kita. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan seseorang itu dikira berdasarkan kepada kesudahannya. Mana kena pastikan kesudahan kita, hati benar-benar suci murni, bersih untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu sebelum mati. Latihan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersihkan diri sebelum tidur dan juga cara tidur. Bersihkan diri sebelum tidur, wudu. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tak suka bercakap selepas Isyak. Nabi tak suka tidur sebelum Isyak. Ini cerita dululah. Sebab apa? Sebab takut terlepas sembahyang Isyak. Sebab dulu tak ada lah jam nak kunci ke alam ke apa, kan ada. Dan Nabi tak suka juga bersembang selepas daripada sembahyang Isyak. Sebab apa Nabi tak suka? Supaya apa? Supaya pengakhiran hidup kita seharian berakhir dengan baik. Berakhir dengan ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maknanya akhir hidup kita sehari, setiap hari berakhir dengan ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi sendiri pun bercakap. Nabi pun bercakap. Ada hadis, Nabi bercakap, jumpa dengan orang mari, bincang dengan Nabi. Tak apa. Kalau bercakap, percakapan yang tidak melarakan, yang tidak melalaikan seseorang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksud Nabi-nya nak suruh kesudahan hari, pengakhiran hari sebelum tidur yang merupakan saudara kepada mati berakhir dengan ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni payah kita nak perhati. Payah kita nak perhati dalam kehidupan kita. Nah, dengan kehidupan kita dikelilingi oleh pelbagai program-program hiburan dan sebagainya. Terutama sekali waktu malam. Nah, lepas isyak agak kita tengok macam-macam. Dengan apa dia panggil? Apa lawak-lawak. Apa Maharaja Lawak lah, dengan Maharaja Lawak lah, dengan Gusti lah, dengan apalah. Jadi tidur tu dalam keadaan jauh, dalam keadaan lalai. Berakhir hari tu dengan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala nak, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak akhir hari kita dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di dalam perjalanan Isra Mi'raj tu Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan susu dan arak. Diberi pilihan. Ambil. Ini susu dan juga ini arak. Nabi pilih susu. Nabi tak pilih arak. Itu sebagai isyarat. Nabi SAW bukan orang yang mudah tergoda dengan keindahan dunia. Sebab apa? Sebab ditunjukkan arak. Arak ni dia ada aroma. Dia ada aroma, harum, bau dia tu. Saya pun tak tahulah. Tapi kalau ikut-ikut kita baca, ini yang saya petik ini daripada syarah. Yang saya baca daripada kitab-kitab ulama-ulama kita. Ialah kita pun tak pernah pegang arak, tak pernah cium arak. Jadi tak tahu juga sebenarnya. Tapi disebutkan di situ aroma. Kita pun baca ada disebutkan juga aroma. Dia ada aroma. Arak ni ada aroma. Jadi walaupun Nabi SAW ditunjukkan keharuman aroma arak, Nabi tidak tergoda. Berbeza dengan susu. Susu bang macam mana susu? Hamih, tak sedap. Susu ni bang tak sedap. Lebih-lebih lagi kalaulah lepas-lepas perah. Daripada mana ambing susu. Lagilah bau dia tu tak sedap. Hamih. Kalau boleh nak tutup hidung, nak minum susu. Jadi Nabi SAW ditunjukkan arak dan juga susu. Arak dengan aroma dia, susu dengan kehamisannya. Tapi Nabi SAW tidak tergoda dengan aroma arak. Tidak tergoda dengan aroma arak tu. Tetapi sebaliknya Nabi pilih susu walaupun baunya tak sedap. Tidak menarik. Tapi Nabi memilih susu yang terdapat kesucian padanya, kebaikan padanya. Mana Nabi SAW memilih kesucian di dalam kehidupan. Jadi mana Nabi nak isyarat Nabi ni orang yang tidak tergoda dengan keindahan dunia. Dunia ni indah. Aroma dunia ni indah, cantik, mengasyikkan. Mengasyikkan. Berbanding dengan akhirat. Akhirat tak ada tarikan. Nak belajar ni pun tak ada tarikan. Tapi kalau konsep, kalau hiburan, tengok macam mana. Tengok macam mana. Bayar pun pergi. Bayar mahal-mahal pula tu. Bayar mahal. Pergi lagi. Pergi. Tu sebab apa? Aroma dia. Tarikan dia tu. Tetapi kalau tempat ibadat, sembahyang, majlis-majlis ilmu, aroma tu tak ada. Tarikan tu tidak ada. Walaupun free, walaupun percuma. Walaupun pergi ke situ sebenarnya dapat ketenangan pula. Tenang sungguh. Tenang tak tenang boleh tengok dah terlena. Maknanya tenang. Walaupun tidaklah ramai. Adalah sikit. Maknanya nak ceritanya ada ketenangan. Namun begitu, kita umat Nabi SAW tergoda juga. Dengan aroma-aroma dunia. Sedangkan Nabi SAW tunjuk kepada kita, Nabi tidak tergoda dengan aroma dunia tu. Dengan keindahan luaran dunia tu. Nabi pilih susu walaupun hamis. Mengisyaratkan Nabi pilih walaupun suatu yang tak ada tarikan. Bila mana ia ada kebaikan di dalam kehidupan,
maka itu yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah yang sepatutnya kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu juga tidak mudah tergoda dengan godaan dunia. Ini yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kemudian di dalam hubungan Isra, di dalam perjalanan Isra Mi'raj ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa ke Baitul Maqdis. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Kemudian selepas daripada itu jumpa pula dengan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam di langit. Jadi sebab apa Nabi tidak dimi'rajkan daripada Mekah tu, daripada Baitullahil Haram tu, wadai itu? Ada rahsia dia. Antara dia kita akan sebut selepas daripada ini. Antara dia kerana maknanya untuk membuktikan hubungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi yang lain. Sebab Nabi walaupun dibangkitkan di Mekah, dilahirkan di Mekah, dibesarkan di Mekah, tapi sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai hubungan dengan tanah Palestin yang merupakan tempat dakwah nabi-nabi alaihi wassalam yang lain. Nabi ada hubungan. Nabi tak butuh hubungan. Maknanya ada hubungan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi yang lain, dan ada hubungan antara Baitullahil Haram di Mekah, Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis di Palestin. Bahkan kalaulah nabi-nabi itu semua yang dibangkitkan di Palestin dan sebagainya sempat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup pada zaman selepas baginda dibangkitkan, mereka semua wajib beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh dah nak bawa syariat mereka yang asal. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ayat yang saya kemukakan tu. Ayat ini di dalam surah Ali Imran, kalau tak silap, Ali Imran. Tidak letak apa nombor ayat tu. Surah Ali Imran ayat yang ke-81. Baik. Jadi dalam surah tu Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah Taala telah ambil perjanjian dengan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Bila mana datang kepada kamu, bila mana aku berikan kepada kamu kitab dan hikmah. Bila mana Allah Taala berikan kepada nabi-nabi ini kitab dan hikmah. Kemudian datang seorang rasul selepas daripada itu kepada kamu, rasul itu membenarkan apa yang ada di tangan kamu, apa yang ada yang kamu bawa. Mana rasul yang datang kemudian tidak tolak nabi sebelumnya. Berkata betul nabi ini diutuskan oleh Allah Ta'ala. Kitab ni diturunkan oleh Allah Ta'ala. Maka Nabi yang dahulu, Nabi yang sebelumnya, wajib beriman kepada Nabi seterusnya dan wajib membelanya. Maksudnya, kalau seorang Nabi, seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman, yang saya kemukakan dalam PowerPoint ni, dalam PDF ni, di dalam Syu'abul Iman dan juga di dalam Sunnah Imam Al-Baghawi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana Musa hayya ma wasi'ahu illa ittiba'i." Kalaulah Musa masih hidup, tidak ada ruang kepada Musa kecuali mengikut aku. Jadi maknanya Nabi Musa alaihi salam diberikan Taurat, diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata ketika mana dia masih hidup, Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan, Nabi membenarkan kitab tersebut, membenarkan baginda sebagai utusan Allah, maka Nabi Musa alaihi salam wajib kena beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut syariat Nabi kita dan seterusnya membela Nabi yang terakhir. Jadi maknanya ada hubungan, tak ada permusuhan antara nabi-nabi. Sebagaimana seolah-olah gambaran yang diberikan oleh mereka yang mendakwa sebagai pengikut sesetengah nabi, seperti golongan Yahudi mendakwa pengikut Nabi Musa alaihi salam, tetapi menampakkan permusuhan dengan
pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Golongan Kristian mendakwa pengikut Nabi Isa menampakkan permusuhan dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan nabi-nabi mereka semuanya adalah bersatu. Itu tidak ada permusuhan di kalangan mereka. Apatah lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam kepada nabi-nabi yang lain. Ini menunjukkan pengiktirafan nabi-nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalaulah nabi-nabi mereka memberi pengiktirafan kepada baginda, umat-umat mereka pun sepatutnya lebih-lebih lagi memberikan pengiktirafan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertemu dengan nabi-nabi pula pada ketika Mi'raj. Jumpa dengan nabi-nabi yang lain. Di langit yang ni jumpa Nabi Musa, langit ni jumpa Nabi Ibrahim dan sebagainya. Itu adalah sebagai penghibur hati, sebagai tasliyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas melalui beberapa peristiwa yang menyedihkan sebelum itu. Amul Huzni. Sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Jadi jumpa tu, bertemu, bersembang, itu adalah sebagai penghibur hati. Nabi rasa terhibur, lupa kepada peristiwa-peristiwa kesedihan yang menimpa baginda. Apa di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-anbiya ikhwatun min 'allatin wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid." Nabi-nabi adalah saudara sebapa, ibu mereka adalah berbeza, agama mereka adalah satu. Tujuan pengutusan nabi-nabi pun sama sahaja, iaitu untuk mengembalikan manusia kepada tauhid, mengembalikan manusia pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, meninggalkan penyembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam peristiwa Isra itu, mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa berjalan. Dibawa berjalan dalam tempoh yang singkat. Kemudian ada lagi beberapa peristiwa yang lain. Daripada peristiwa-peristiwa tersebut, ia seolah-olah mengisyaratkan bahawasanya zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah zaman teknologi. Zaman teknologi. Jadi perkembangan teknologi yang berlaku pada hari ini boleh dikatakan sebagai salah satu daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan baginda. Nabi dah tunjuk dan isyarat. Seperti teknologi pengangkutan, jalanan yang singkat dalam ke satu tempat yang jauh. Yang kita naik dah kereta, flight, kapal terbang pun kita rasa laju dah, cepat dah, singkat dah. Tu ada lagi jet-jet, apa dia panggil, yang Allah lupa istilah dia. Supersonik. Mengatasi kelajuan bunyi, mengatasi kelajuan cahaya. Lagi sekejap sahaja. 2,000, 3,000 km sejam. Sekejap sahaja. Kemudian terdapat juga isyarat kepada teknologi perubatan, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah dada. Tak mati. Tak mati. Zaman tu tak boleh terima. Zaman selepas daripada tu pun pakat duk garu kepala. Macam mana belah dada tak mati? Mustahil. Sedangkan apa yang dilakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam isyarat kepada zaman kita sekarang ni, zaman umat baginda, zaman teknologi perubatan. Bukan kata belah dada, belah kepala pun tak mati. Dan juga isyarat kepada media elektronik. Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dipertontonkan sesuatu yang jauh di depan mata. Jadi bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada golongan musyrikin, sebagaimana tadi saya cerita tadi, sedikit ringkas. Nabi cerita, puak-puak dia tak percaya. Oi, mana boleh, apalah. Duk garu kepala, guling puak-puak dia tak percaya. Lalu ada di kalangan mereka tanya, okey, cuba cerita, Baitul Maqdis tu macam mana? Nabi cerita, ada ingat, ada tak ingat. Lalu Allah Subhanahu wa taala pertontonkan skrin. Kalau kita sekarang ada skrin. Mari skrin depan mata Nabi boleh tengok satu persatu di dalam Masjidil Aqsa. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada musyrikin, ada sini. Ini sebagai salah satu daripada bukti kebenaran apa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Nabi berjalan daripada daripada Mekah ke Masjidil Aqsa, ke Palestin.
Nabi berjalan dalam masa satu malam. Kalau dulu orang nak pergi saja pun sebulan. Pergi saja pun sebulan. Nabi pergi, balik. Orang tak percaya. Untuk menyatakan kebenaran, Nabi boleh cerita apa yang ada di Masjidil Aqsa. Nah, jadi bila mana Nabi boleh cerita, maka itu sebagai tanda kebenaran, bukti benar apa yang Nabi SAW kata. Dia diperjalankan dalam masa satu malam, pergi kemudian balik semula ke Mekah. Tapi ada juga yang mana apa yang dipertontonkan kepada Nabi SAW itu adalah untuk menyatakan kebenaran kepada golongan yang degil. Dan sebenarnya kalau kita tengok hadis-hadis Nabi SAW, saya bercerita dalam buku saya yang kenapa saya pada yang kelima yang kena ada tulis berkenaan dengan apa yang ada di dalam hadis mengisyaratkan kepada teknologi sekarang. Sesuatu yang abstrak boleh ditimbang. Sekarang ni macam-macam kelajuan, suara, macam-macam. Apalah, itu insyaAllah ada peluang yang lain, kita akan cerita. Baik. Ini hadis dia. Hadis yang saya sebut tadi lah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bila mana Nabi SAW kata, bila mana Quraisy mendustakan aku bangun. Di Hijr, Allah Ta'ala memperlihatkan kepada aku Baitul Maqdis. Aku bercerita tanda-tanda dia. Dalam keadaan aku melihat kepada Baitul Maqdis tu. Dalam keadaan aku tengok kepada dia. Jadi itu untuk menyatakan kebenaran kepada orang yang degil. Kemudian antara sebab Allah Subhanahu wa taala bawa Nabi SAW melalui Masjidil Aqsa untuk buktikan bahawasanya Masjidil Aqsa adalah milik umat Islam. Milik umat Nabi SAW. Sebab itu dia diiktiraf, diakui oleh Nabi SAW sebagai salah satu daripada tempat suci bagi umat Islam. Jadi sebab tu orang Islam kena berusaha, berjihad untuk ambil semula tanah suci ketiga tersebut. Supaya dikembalikan semula kepada umat Islam. Jadi mana antara mesej daripada peristiwa Isra Mi'raj ni, iaitu berkenaan dengan hak amanah ke atas Baitul Maqdis dan juga ke atas bumi Palestin. Dan ia bukan berasaskan kepada hak keturunan bangsa sahaja, tetapi ia berasaskan kepada syariat ketuhanan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Baik. Jadi dulu mana diberikan kepada umat, kepada Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihi salam, disuruh supaya memasuki Baitul Maqdis sebab mereka pemegang akidah, pemegang syariat pada ketika itu. Tapi bila mana mereka ingkar, tak nak ikut syariat Allah Subhanahu wa taala, hak mereka ke atas Baitul Maqdis dilucutkan. Tu mereka tidak dinafikan daripada pertolongan Allah. Mereka terhina di mata manusia dan seterusnya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Quran, di tempat yang lain, di dalam surah Al-Anbiya ayat 105. Walaqad katabna fi az-zabur min ba'di adh-dhikri anna al-ardha yarithuha 'ibadiyas salihun. Kami telah tuliskan di dalam kitab Zabur sesudah az-zikr. Az-zikr ni ada setengah mengatakan maksud dia Taurat, setengah mengatakan setelah terdapat di Lauh Mahfuz bahawa bumi ini diwariskan kepada hamba-hambaku yang soleh. Jadi mana Allah Ta'ala jelaskan di sini, Allah Ta'ala sebut di dalam Zabur. Sebab apa dalam Zabur? Sebab dia berkait dengan Nabi Daud alaihi salam. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Golongan Yahudi, mereka dakwa Baitul Maqdis itu adalah milik keturunan Nabi Daud. Dan mereka adalah orang yang beriman kepada Nabi Daud dan mereka menunggu Nabi kemudian daripada keturunan Nabi Daud. Sebab itu mereka, antara sebab mereka tak terima Nabi SAW ialah kerana mereka kata Nabi akhir zaman adalah daripada keturunan Daud. Keturunan Nabi Daud AS. Jadi Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam kitab Zabur bahawasanya bumi ini diwariskan bukan kepada keturunan Nabi Daud. Bukan, tetapi kepada hamba-hambaku yang soleh. Kepada hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh, yang mengikut
ajaran yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebut Allah Taala sebut dalam Quran, sebut dengan kata kami tetapkan dalam Zabur sebagai peringatan kepada golongan Yahudi. Baik. Kemudian di antara sebab Allah Taala mana mi'rajkan Nabi SAW daripada Masjidil Aqsa kerana dia boleh menjadi sumber persengketaan. Allah Ta'ala tahu dia menjadi sumber persengketaan sepanjang zaman. Jadi Allah Subhanahu wa taala nak supaya tempat itu menjadi pembangkit ruh jihad di kalangan orang Islam, di kalangan orang Islam. Itu antara hikmah kenapa di-mi'rajkan daripada tempat itu. Kemudian seterusnya berkenaan dengan hikmah disyariatkan sembahyang dulu. Secara ringkaslah. Antara hikmah disyariatkan Islam, disyariatkan sembahyang. Kalau kita tengok pada awalnya disyariatkan sembahyang tu 50 waktu. Kalau kita nak kira 50 waktu lah, tak buat apa lah kita. Sejam, 2 kali, 3 kali sembahyang. Tak boleh nak buat apa. Sembahyang saja. Jadi dengan Nabi SAW berulang-alik pergi turun, meminta pengurangan daripada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya diberikan 5 kali sehari sahaja. Jadi maknanya kalau ikut kepada proses penerimaan, mana di sini seolah-olah sebagai satu isyarat. Allah Subhanahu wa taala nak isyaratkan bahawasanya kehendak dia nak suruh sepanjang masa, sepanjang zaman, sepanjang ketika ni manusia ni berada dalam keadaan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya menepati tujuan Allah Taala ciptakan manusia ni. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepada aku, untuk beribadat kepada aku. Jadi sebab tu kalau boleh Allah Taala nak beri 50 waktu juga. Tetapi kerana tahu kelemahan kepada umat ini dan Allah Subhanahu wa taala dah tahu dah dalam takdir dia, dalam ketentuan dia, dia dah tahu dah dia akan bagi 5 waktu kepada umat ni. Cuma dia buat lagu tu. Antara dia seolah-olah sebagai isyarat. Kehendak dia nak suruh sepanjang hari itu dalam keadaan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata perkara tu kita boleh lakukan dalam kehidupan kita. Lakukan dalam kehidupan kita tu dengan cara macam mana? Dengan cara kita menepati sepenuhnya dalam kehidupan kita ni tata cara hidup yang disyariatkan, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar kepada kita, bangun tidur nak buat macam mana, apa nak baca bila mana bangun tidur. Mana sudah bangun tidur nak masuk gigi, masuk gosok gigi Nabi ajar, nak mandi masuk bilik air Nabi ajar. Tu sehingga keluar rumah Nabi ajar apa nak baca, sehingga seterusnya. Cara nak berniaga, nak berurusan muamalah, berurusan perubatan. Tu semua ada tata cara yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bila mana tak ada tata cara tu di dalam hadis disebabkan oleh perkembangan zaman. Dengan zaman kita ni macam-macam benda ada. Beli hok dulu zaman Nabi tak ada, zaman ulama kita tak ada. Beli dengan mesin. Sekarang ni mesin basuh kain pun dengan mesin. Maksudnya dengan mesin tu maknanya dia panggil apa, dobi layan diri itulah. Mana berurusan dengan bukan manusia. Berurusan dengan besi dan sebagainya. Maka untuk memastikan kita buat sesuatu tu mengikut landasan syariat, tidak bercanggah dengan agama, maka ulama mewujudkan kaedah-kaedah fiqh pun. Kaedah-kaedah fiqh untuk menentukan segala apa yang berlaku pada hari ini, benda-benda baru ni, menepati kehendak agama. Tidak lari daripada kehendak agama. Maka dengan itu tercapai matlamat sepanjang kehidupan kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Ta'ala kurangkan daripada 50 kepada 5 itu sebagai tanda bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kasihan belas Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu pun kita pun 5 waktu pun masih lagi ada culah. Sepatutnya terima kasih, hargai maknanya kemudahan yang Allah Ta'ala beri itu dengan dikurangkan daripada 50 kepada 5 dengan jaga betul-betul. Hak 5 tu jaga betul-betul. Jangan bermudah-mudah. Jangan bermudah-mudah. Baik. Jadi itulah beberapa hikmah daripada dan pengajaran daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj yang sempat untuk saya bincangkan, kongsikan pada hari ini.
mudah-mudahan apa yang sempat saya kongsikan pada hari ini mendatangkan manfaat kepada kita semua supaya agar kita dapat memahami, kita dapat mengambil kebaikan daripada peristiwa tersebut. Bukan hanya kita tahu sahaja cerita tu, duk baca sahaja cerita tu, tapi kita dapat manfaat kebaikan daripada peristiwa tersebut. Wallahu a'lam. Jazakallah Al-Fadhil Ustaz Ahmad Nasim atas perkongsian ilmu mengenai peristiwa Isra Mi'raj dan pengajarannya. Semoga kita dapatlah sama-sama memperolehi sedikit sebanyak penjelasan dan kefahaman buat kita semua. Dan memang menarik sangat Ustaz, penjelasan Ustaz itu. Saya macam tak tergambar keadaan apa yang Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan nabi-nabi yang terdahulu kan. Dan ada salah satu kewajipannya adalah mengenai solat 5 waktu yang sesuai untuk dalam perintah Allah SWT itu. Dan maka Ustaz, kita tutuplah akhirlah dengan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Silakan Ustaz. Jadi Alhamdulillah kita dapat berkongsi pada hari ini. Saya sangat-sangat gembira dengan perkongsian ini dan harap mudah-mudahan peserta kuliah pada pagi ini juga sama bergembira juga dan mendapat manfaat yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sudahi majlis ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas penjelasan ilmu yang sangat menarik sangat. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz.